sejahtera kepada Cegu dan Komander. Nama saya Kristelin Milan Jedre, berkat pelajar 2020830606. Saya dari kelas EM 1101E3 ingin membuat video kawat kaki dan ikhtiar hidup. Baiklah, bagi pembelajaran yang seterusnya adalah pembelajaran berpusing. Arahan, bergerak ke kiri, pusing, 1, 2, 1. Bergerak ke kanan, pusing, 1, 2, 1. Squat, menghadap ke belakang, ke kanan, pusing, 1, 2, 1. Squat, menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing, 1, 2, 1. Baiklah, bagi pembelajaran ini, apabila kita mendapat saran bergerak ke kiri, pusing, kita akan bergerak ke kiri dan kaki yang diangkat adalah kaki kanan. Angkat selaras dengan 90 derajat lalu hentak. Contohnya, bergerak ke kiri, pusing. 1, 2, angkat. 1, hentak balik. Apabila untuk kiri dan kanan, bahasa hukumannya adalah bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Apabila kita diarahkan untuk bergerak ke kanan pula, kaki yang akan naik adalah kaki kiri. Sama juga dengan selaras dengan 90 derajat lalu hentak. Baiklah, kita masuk pula kepada pembelajaran yang seterusnya adalah hormat selaku menerima sijil. Hormat selaku terima sijil, hormat hadapan, hormat. Cek 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2, 1, 2, 2 hulur, 2 tarik, 2 hulur, 2 tarik, 2, 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2 pusing, 2 hentak, 2 maju. Bagi hormat selaku terima sijil, step pertama adalah kita harus cek 1, 2. Apabila dalam situasi kita berjalan kiri kanan kiri, cek 1, 2 adalah pergerakan yang akan memberhentikan kita. Selepas itu, selepas kita cek 1, 2, kita haruslah hormat kepada pegawai yang berada di hadapan kita, lalu potong. Dan selepas itu baru kita maju. Apabila kita hendak mengambil sijil, kita haruslah 2 hulur, 2 tarik. Kita haruslah melakukan pergerakan demikian untuk menunjukkan rasa hormat kita. Selepas itu, selepas menerima sijil, kita haruslah melangkah ke belakang dengan pergerakan 1, 2, 1. Selepas itu, hormat sebelum kita melangkah keluar daripada barisan ataupun berkawat lah. Kita haruslah hormat 2 hormat, 2 potong. Lalu kita berpusing dan hentak dan maju. Baiklah, kita masuk pula dalam pembelajaran hentak kaki 10, 1, 2. 10, 1, 2, hentak kaki, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Bagi pembelajaran hentak kaki 10, 1, 2, pengiran yang pertama, yang 1 akan jatuh di kaki kiri. Jadi kaki kiri akan mula dahulu. Selepas itu, apabila kita hendak hentak kaki, lutut haruslah paras 90 derajat dan tangan haruslah dikunci bersamaan dengan jahitan seluar. Seperti ini, lock tangan di siring. Dan hukuman yang selepas pengiran 1 hingga 10, untuk memberhentikan hentakan kita dengan 1, 2
bagi ikhtiar hidup, saya memilih tajuk ikatan. Jadi bahan-bahan yang diperlukan di sini adalah kayu dan tali. Baiklah, saya akan menunjukkan pembelajaran tentang ikatan ataupun simpulan yang pertama, yaitu ikatan buku sila ataupun simpulan buku sila. Jadi di sini saya menggunakan dua jenis tali kasut yang sama. Fungsi ikatan buku sila ini ialah untuk menyambungkan dua tali yang seperti ini. Contohnya kita mau menggunakan tali yang panjang, tetapi di saat itu kita hanyalah mempunyai tali sepanjang mungkin tidak mencukupi. Jadi kita hendak membuatkan tali itu panjang, lalu kita harus menggunakan simpul buku sila untuk menguatkan ataupun membuatkan ikatan lebih kemas serta kuat. Jadi ikatan buku sila seperti ini. Ini dua tali, lalu tali kiri dan tali kanan. Tali kiri di atas tali kanan. Lalu tali kiri kita pusingkan, kita masukkan ke bawah sini, pusingkan, dan terjadi seperti ini. Baiklah, giliran tali kanan pula berpusing di atas tali kiri tadi. Sekarang ia menjadi tali kanan dan tali kanan berpusing dan terjadilah ikatan buku sila. Jadi dari segi kekemasan, ikatan buku sila boleh dilihat kemas serta kuat. Jadi ia sesuai untuk menggabungkan dua tali. Baiklah, bagi pembelajaran yang seterusnya adalah berkaitan dengan simpul manuk. Jadi simpul ini merupakan salah satu simpul yang populer apabila kita menjalankan ikhtiar hidup untuk mengikat kemah-kemah yang diperbuat daripada kayu ataupun bahan-bahan yang kita hendak gunakan ketika berada di dalam hutan. Jadi ya sangat berguna untuk mengikat kayu. Jadi langkah pertama dalam simpul manuk ialah letakkan tali di atas permukaan kayu. Apabila tali sudah diletakkan di atas, kita pusingkan di sebelah kanan, lalu kita silangkan ke kiri. Dan ia akan terbentuk X di sini. X. Lalu pusingkan, kita lepaskan, dan tali yang asal berada di tengah-tengah ya. Lalu kita pusingkan. Dan di belakang kita masukkan di sini. Lalu kita tarik. Jadi simpul manuk akan terjadi seperti ini. Seperti ini ya. Dia selaras dengan tali asal kita tadi. Simpul ini merupakan salah satu simpul yang sangat penting di dalam ikhtiar hidup. Sangat dikenali dan sangat penting untuk menghafal simpul ini, karena simpul ini merupakan simpul yang kebanyakan digunakan, yang sangat diperlukan di dalam hutan. Baiklah, bagi pembelajaran simpul yang seterusnya ialah simpul belit. Yang kita perlukan di sini adalah kayu dan juga tali, seperti simpul manuk tadi.
Baiklah. Kita lakukan seperti ini. Kita membelit kayu ini seperti ini. Lalu, apabila kita ingin mengikatnya, kita ini sudah jadi X. Ini kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam, bukan keluar ya. Kita masukkan ya, bukan di sini, bukan pergi sini. Kita masukkan ya ke dalam sini. Selepas itu kita belit. Selepas sudah kita masukkan ke dalam, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, lalu masukkan ke sini. Lalu ia akan menjadi seperti begini. Buka. Fungsi ikatan ini adalah untuk mengikat ataupun menjerut mana-mana barang ataupun menjadi perangkap kepada binatang-binatang, karena ia mudah dan mudah untuk dibuka. Mudah untuk terjerut dan mudah untuk dibuka. Jadi ya sesuai untuk mengikat mana-mana barang ataupun kayu lah. Seperti itu. Namanya adalah simpul belit.